Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua Sekejap sebelum tu saya nak tanya, suara saya okey ke okey ni? Okey ke okey ni? Kalau tak okey boleh komen situ, tak okey. Speaker pula ni. Sekejap Saya tak bawa speaker pula, mikrofon. Mikrofon dekat bawah lah. Okay, so terima kasih saya ucapkan kepada siapa yang join live session hari ni. Alhamdulillah. So hari ni tadi macam nak hujan, tapi sekarang kan musim panas kan. Saya dengar sampai orang cakap 40 darjah Celsius kot. Gila. Memang kena jagalah jaga. So far memang saya rasa panas. Aircon buka pun macam rasa tak rasa je, tak tahu apa masalah, disebabkan gas ke ataupun memang panas. Tak kisahlah aircon kereta ke aircon rumah. So apa pun kita bersyukur lah Kita bersyukur masih Allah bagi kita nyawa, masih boleh bagi kita apa? Kekuatan untuk hidup, untuk memberi manfaat lah pada orang. Okay, so panas sikit tu biasalah neraka lagi panas. Neraka lagi panas. Dikatakan bahawa api kat dunia ni, yang kita dapat kat dunia yang kita rasa panas gila ni, sebenarnya adalah sebahagian kecil je daripada api yang lagi panas, lagi besar kat neraka tu. Auzubillah min zalik. So kita minta doa kita dan sahabat-sahabat kita dan family kita semua, insya-Allah dijauhkan daripada siksaan api neraka, insya-Allah. Okey, so siapa yang kat sini bersama saya ni yang sudi join saya sekejap ni? Saya nak kupas satu benda satu benda yang misconception pada ramai orang, yang menyebabkan kadang-kadang kita panik tak tentu hala ni. Apa dia? Siapa-siapa tahu apa yang saya nak share malam ni? Baca tajuk lah kan. So tajuk dia adalah pasal sesama. Kan? Of course kan. Sekarang saya tak tahu kenapa saya nampak ramai juga orang sesama. Alhamdulillah saya tak kena. Kalau kena pun maksudnya Allah sayang lah. Kan? Tapi kalau pada yang kena, relax, jangan panik dulu. Okay, jangan panik dulu yang sesama tu. Relax. Cool, relax, chill. Dengar dulu saya punya live ni. InsyaAllah saya harap korang dapat sesuatu lah. Okay, boleh ni. Kalau pada siapa yang baru masuk, minta tolong kalau boleh korang komen lah sikit. Korang datang daripada mana ni? Saya daripada Selangor. So mungkin boleh berkenalan juga dengan orang jauh-jauh. Mungkin mana? Kedah ke, ataupun apa, Sabah, Sarawak kan. Kalau ada bertegur siapalah kita, boleh berkenalan lah. Okay, so thank you pada yang dah join. So saya nak share pasal satu isu yang berlaku ni, bukan kat orang lain ni, dekat saya lah, dekat kita orang. So this few weeks, bukan this few weeks lah, last week lah, start daripada last week, Amar, Sofia, Akil, Sal sendiri kena sesama berjangkit-jangkit. Kena pula dekat ayah saya, kena sekejap. So benda tu macam berjangkit lah. So kita mula panik lah, of course kan. Sekarang kan musim COVID-19. So kalau ada benda-benda tu memang cuak lah. Kita orang beli RTK tau. RTK test tu beli. Sebab apa? Sebab nak check. Risau juga kan, betul tak? So untuk makluman, sesama dengan COVID-19 ni adalah dia bukannya sehati sejiwa. So kalau korang yang tengah sesama ni, relax, chill, jangan risau. Sebab WHO, World Health Organization, dia tak letakkan sesama sebagai salah satu simptom COVID. Sesama bukan simptom COVID. So kalau korang kena sesama, relax. Itu bukan sistem yang common untuk COVID. Dia adalah a few orang, tapi the numbers yang dia dapat tu tak cukup untuk membuktikan bahawa itu disebabkan COVID-19. So sesama bukanlah isu COVID-19. So korang jangan risau. Tapi ada tapi. Kalau dia dah mutate ke apa ke, dia dah virus tu dia dah mula create new symptom tu, wallahualam lah. So saya pun tak boleh buat apa. Tapi setakat apa yang saya tahu setakat ni, selagi kita masih belum sampai oksigen level rendah, sampai kita hilang deria rasa, deria bau, then korang okay. Kalau sebenarnya korang masih okay. Nanti saya nak share macam mana boleh kita hilang deria bau. Tapi korang kena stay dulu sampai habis. Sebab saya nak share dulu pasal confusion ramai orang antara sesama dengan COVID-19. So nombor satu, jawapan saya ini based on apa yang pembacaan dan apa yang di-share lah oleh doktor-doktor adalah
Sesama bukan salah satu simptom COVID-19. So korang boleh rest assured, boleh chill bahawa okay, aku tu bukanlah COVID-19. Dia bukan simptom untuk COVID-19. So chill, relax. Okay. So dan juga saya nak share perbezaan. Sebenarnya apa yang kita patut confuse adalah demam dengan COVID-19. Sebab COVID-19 memang common effect, common symptom dia adalah demam. So kalau korang demam, kena hati-hati sikit. Kena hati-hati sikit. So demam ni ada banyak jenis. Kita ada demam satu demam rhinovirus, kita ada demam apa nama dia tu? Influenza. So demam-demam ni adalah demam yang biasa yang kena kepada orang. Dia dan selalunya sebagai nama COVID-19 ni jenis virus COVID-19 adalah sejenis virus. Kalau yang belum tahu, dia bukan bakteria tapi dia virus. So sama juga dengan influenza, dengan rhinovirus, dia adalah virus lah. Dia bukan bakteria. So virus ni dia lebih ganas sikit lah daripada bakteria per se, untuk sebut senang. So dia tak sama. Memang simptom dia demam. Tapi kalau rhinovirus ni dia panggil mild fever. Dia tak tinggi sangat lah, dia rendah je. Kalau rasa macam tajuk ni terlampau teknikal sangat, saya minta maaf lah Sebab saya nak juga sentuh benda ni. Sebab ada ramai orang tanya, kau ni sesama kena COVID ke? Itu maksudnya dia tak tahu. Jangan jadi orang yang tak tahu. Sebab tu penting untuk kita belajar, untuk kita at least tahulah. Tak payah tahu detail sangat sampai nak buat paper ke master paper kan. Itu hebat sangat. Tapi cukup sekadar kita tahu simptom-simptom dia dan apa benda yang bukan simptom dia. Boleh Right. So okay, siapa yang join ni, thank you so much. Saya nak ucapkan komen-komen sikit. Saya nak tahu korang daripada mana. Supporting sikit, bagi belanja saya love, belanja saya like, belanja saya share. Dan semoga insyaAllah bila korang share dapat bantu orang kat luar sana. Especially kan semua dah start balik kampung kan, dah boleh rentas daerah, rentas negeri. So mesti ada yang start panic, barulah mula nak belajar macam mana aku nak buat test RTK ni. Macam mana aku nak buat swab test, macam mana aku nak buat saliva test. So boleh belajar sekarang. So kalau korang share video ni, InsyaAllah dengan harapan kita boleh bantu diorang yang ada masalah sesama dan kalut tak tentu pasal. Kita boleh bantu dia. But share lah dulu. Boleh share dulu. Share, InsyaAllah saya doakan siapa yang share, korang dimurahkan rezeki. Sebab salah satu benda yang Sifu saya bagi tahu kan, kalau kita nak jadi orang yang bermanfaat, kita kenalah memberi manfaat kan. So that's why kalau kita share benda yang bagus, yang boleh membantu, InsyaAllah, so benda tu sangat-sangat baik. Dan InsyaAllah benda tu boleh kita tawasulkan bila kita tak dunia. Kalau tak dekat dunia, kita tawasul dekat akhirat pun boleh. Tawasul tu apa? Siapa tahu kat sini tawasul tu apa? Kok ada yang tanya ke tawasul tu apa? Tawasul tu apa? Cuba komen sikit apa yang korang tahu pasal tawasul. So tawasul ni adalah istilah bahasa Arab lah. Bermakna kita bersandarkan pada sesuatu dan kita minta pada Allah. So kita bersandarkan pada sesuatu. Contoh, ada satu kisah tau. Kisah 3 orang pemuda yang terperangkap dalam gua. Saya cuba ingat lah, tak berapa ingat sangat. Tapi dia orang terperangkap. So dia orang berdoa, ya Allah, pada aku dah banyak bantu orang susah ni, aku dah banyak bersedekah, bantulah dengan asbab kebaikan yang aku dah buat, kau bukakanlah pintu ni. Gerak sikit batu. Lepas tu yang sahabat dia yang kedua pun tawasulkan apa kebaikan dia dah buat, gerak lagi sikit batu. Sampai kawan dia yang ketiga tawasul lagi, gerak lagi batu. Akhirnya dia orang pun dapat keluar daripada gula pula dah. Gua bukan gua Hira lah ni ni gua, saya tak pasti lah gua apa. So ini adalah story yang menunjukkan bahawa kita boleh bertawasul. So kalau korang buat baik pun, InsyaAllah antara kita dengan Allah, bahawa korang boleh cakap, aku dah cuba bagi manfaat sebanyak mungkin kepada orang-orang kat luar sana. So InsyaAllah ini adalah jariah yang aku buat. So kalau kau terima jariah ni, kau terima keikhlasan aku ni, kau bagilah aku apalah kebaikan yang kita nak, kita minta tu kan. Tu tawasul. Okay, so berbalik, dah terlajak pula. So saya nak share dulu perbezaan influenza dengan COVID-19. Sesama dah keluar awal-awal tadi saya dah beritahu, sesama bukanlah simptom COVID-19. So rest assured, relax. Tu bukan isu dia. So korang dah boleh letak tepi. Tapi isu dia macam mana kita demam. Macam mana kalau kita demam? Okey ke kalau kita demam?
bahaya tak? Kan? So benda ni yang saya nak rungkaikan, insyaAllah kita cuba ulaskan. So bila kita demam, demam ni dia panggil tu influenza dengan COVID-19, cara dia berjangkit dengan orang lain sama, efek dia pun sama, lebih kurang. Lebih kurang. Tapi ada a few things yang berbeza. Tapi saya nak beritahu korang, cara dia berjangkit sama, cara dia cara efek simptom dia pun sama. Cara jangkit dia macam mana? Melalui air liur, melalui sentuhan, melalui apa lagi? Angin, udara kan. Kalau kita batuk ke bersin ke, air liur kita kena orang. So benda tu dah boleh berjangkit. Sebab tu kita pakai face mask. Face mask lah, jarak 1 meter, bukan 100 meter kan, tu larian. 1 meter jarak, sebab supaya bila kita contoh bersin ataupun kita bercakap, air liur kita tak sempat sampai dekat orang sebelah tu. Itu sebab kita buat 1 meter kan. So korang kena ingat balik, kena refresh. Mungkin ada yang dah lupa ni. Dulu masa first start tahun lepas, kita belajar COVID-19, oh ni COVID-19. Tapi sekarang bila dah lama-lama kita dah leka. Sedangkan kita dah boleh balik kampung kan. Jangan ingat balik kampung tu sebab kita dah selamat COVID-19 dah takluk, ataupun kita dah ada ilmu kebal. Tak, kita masih tak ada ilmu kebal. So kita hanya boleh balik disebabkan satu, mungkin government consider lah kita dah lama tak balik kampung kan. Dan juga untuk pastikan ekonomi boleh berjalan. Yelah, kalau korang pergi bercuti kat Cameron Highlands sekarang ni, adalah sikit income dia orang kat sana. Dah 3 bulan kot makan telur ayam. Makan telur ayam. Ataupun yang sedih kalau makan nasi dengan garam. Sebab apa? Memang income tak ada. Ni kisah betul bukan kisah main-main, ni kisah betul. So that's why dia buka lah negeri untuk orang rentas serentas-rentasnya jumpa mak ayah ke. Alhamdulillah, pada siapa yang dah kehilangan mak ayah masa COVID-19, masa dia orang tak boleh berjumpa, mungkin ada yang terpaksa tak dapat jumpa pun. Sedih tak dapat tengok pun family dia, mungkin ada suami dia, ada isteri dia yang terpaksa dikebumikan tanpa dia orang boleh melawat. Saya ajak anda, why not kita sedekahkan Al-Fatihah kat dia orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kena dulu. Semoga mudah-mudahan insyaAllah roh-roh mereka yang dah diambil, yang dah pergi, ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh, insyaAllah, yang diredai olehmu kan. Dan saya pun lupa why not kita mulakan majlis malam ni, bukan majlis sangat lah, session hari ni dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Okay, right. So alhamdulillah, thank you pada yang dah join. Thank you so much. Please share pada kawan-kawan kita yang ada masalah selsema ataupun yang ada kerisauan pasal COVID-19. Kita refresh sikit malam ni. Okay. So nombor 1 saya beritahu, influenza ni dengan COVID-19 ni dia bukan benda yang sama, dia berbeza. Tapi cara dia berjangkit sama dan kesan simptom dia sama. Bukan sama lah, lebih kurang. Okay, lebih kurang. Tapi ada a few things yang berbeza. Nombor 1 adalah kadar jangkitan. Okay, influenza ni dia punya berjangkit dia dia tak lama. Dia 1 hingga 3 hari, kadang 1 hingga 5 hari. Dia tak lama. Paling lama mungkin 5 hari lah. Lepas tu orang tu dah sembuh kan. Tapi untuk COVID-19, dia punya kadar jangkitan dia lagi tinggi. Dia mengambil masa lebih kurang 1 hingga 14 hari untuk orang tu suffer. Dan kalau sometimes lebih lah. Sometimes lebih daripada 14 hari. So panjang, masa dia berjangkit tu sangat panjang. Dia bukan easily virus tu hilang. Sebab tu kalau siapa yang boleh bertahan, hiduplah. Siapa yang tak boleh bertahan dengan jangkitan sepanjang tu, itu yang kadang kita nampak orang yang meninggal, ditidurkan apa semua kan. So dia punya perbezaan tu. Dan penyebaran dia selalu, kalau influenza ni, kalau dia nak tersebar, dia hanya 1 hingga 2 orang je. Dia tak ramai. Tapi kalau COVID-19, dia punya penyebaran boleh 2 hingga 3 orang. So daripada 3 orang pergi ke 3 orang, 3 orang. So dia lagi cepat. Sebab tu dah lah cepat, lambat pula nak sembuh. So itulah COVID-19 punya kesan. Okay, 2 hingga 3 orang. So benda-benda ni yang menyebabkan COVID-19 ni orang risau. 1, dalam masa 14 hari tu kadang-kadang ada orang yang tak ada simptom kan.
Dia dah tak ada semua. Demam mungkin demam biasa-biasa dulu, tapi dia tak ada simptom. So itu yang merisaukan. Itu yang diorang risau mostly pasal COVID-19 ni. Okay. Dan juga beza influenza ni dengan COVID-19. Influenza ni selalunya daripada daripada kanak-kanak dia akan efek ke orang dewasa. Jarang daripada orang dewasa ke kanak-kanak. Tapi COVID-19 ni dia terbalik. Dia terbalik. Budak-budak jarang kena, tapi dia akan mudah kena. Bila orang dewasa kena, dia akan turunkan pada anak. Anak tu sendiri nak bawa ke mak ayah, dia susah sikit. Dia tak sama. So dia terbalik. So that's why government banyak push untuk mak ayah dululah kena vaksin. Sebab orang tua kena baru anak kena. Dia bukan anak pergi ke orang tua. Saya ulang, orang tua pergi ke anak. So mak ayah kalau boleh buat vaksin, buatlah. Yang tak percaya vaksin tu tak apa, you all gunalah apa istilah ataupun apa alternatif yang korang boleh buat. Yang penting jangan bagi kena virus lah. Kita nak sihat betul tak? Nak balik kampung, nak jumpa family, nak pergi surau, nak pergi masjid, nak pergi kedai, nak makan kat luar. Tapi kalau tak ada protection, tak ada ikhtiar, kita panggil ikhtiar, so benda tu yang akan merumitkan keadaan. So KJ tu memang dah sangat popular sekarang. Khairi Jamaluddin, Zul Yahya lah, Rita Rudaini lah, macam-macam lah drama yang berlaku sekarang ni disebabkan vaksin. So saya tak kisahlah apa yang diorang nak pilih. Yang penting please jangan sampai orang lain terkena COVID-19 disebabkan kelalaian kita. Kalau you all nak anti-vax, cari jalan macam mana nak elakkan COVID-19 tu kena kat korang lah. So cuma kalau you tanya cadangan saya adalah please buat je lah. InsyaAllah tak ada istilah microchip apa bagai semua dalam COVID-19 ni. Yang penting jangan percaya benda-benda yang tak ada asas. Nak tahu detail lah, pergi hospital, tanyalah dengan Dr. Puhati. Puhati. Okay. So tu adalah beza COVID-19. Dan juga kadang-kadang ada orang tanya, pening sakit kepala apa benda ni COVID-19 ke? Tu saya nak beri lagi satu. Jadi saya kata semua kan bukan simptom dia. Sakit kepala pun bukan sistem dia. Simptom dia bukan. Dia ada juga orang yang sakit kepala yang dia buat kajian, tapi tak ramai. The numbers juga sangat low. So bila numbers low, dia tak boleh nak declare, dia tak berani nak declare sebab takut benda tu bukan common symptom dia. Okay. So sakit kepala selalunya dekat influenza ni, dekat rhinovirus tak kuat sangat lah. Tapi kalau influenza memang you all akan sakit kepala lebih sikit. Sakit kepala, pening apa semua. Tapi kalau kena COVID-19 tak ada istilah sakit kepala ni tak ada. Memang selalunya orang COVID-19 dia relax je, dia tak ada sakit kepala. Dia memang chill je. Ada masalah pun tak sakit kepala. Betul ke macam tu? Itulah dia kan. So jangan risau kalau korang sakit kepala, sebab tu bukanlah simptom COVID-19. Tapi to be safe, buat je lah ujian RTK. Kita tak tahu, takut apa virus tu dah mutate kan, virus tu dah membesar, dah makin cerdik. Dia boleh imitate macam-macam punya simptom. So hati-hati. Saya suka main Plague Inc tau. Siapa pernah main game Plague Inc? Plague, Plague Inc. Pernah tak? Kalau tak ada, download sekarang. Sekarang game Plague Inc ni. Sebab apa? Game tu dia pasal virus. Korang boleh fikir, cara apa kita nak sebarkan virus tu, berapa severe, melalui air ke, melalui haiwan ke, melalui udara ke, melalui sentuhan ke. So best juga game tu. Tapi susah nak menang lah Serius susah nak menang. Tapi COVID-19 ni macam hebat pula. So kalau ini adalah sebuah game, COVID-19 tu adalah great player lah. Sebab dia boleh infect orang sampai tahap macam ni. Tapi Alhamdulillah, syukur sangat kita dah ada vaksin. So ambil peluang. Okay, alright. So tak ada sakit kepala. Dan juga antara perbezaan influenza dengan COVID-19 adalah selalunya influenza ni berlaku sepanjang tahun. Dia tak ada musim. So jangan pelik lah, bulan sebelah aku kena, bulan 12 aku kena lagi, bulan 1 anak aku punya pula kena. So benda tu normal dia sepanjang tahun. Tapi COVID-19 ni dia berlaku secara tiba-tiba. Dan kita sebenarnya sampai sekarang masih kita tak tahu bila dia akan end. Adakah dia akan terus jadi common, endemik lah, zaman endemik, ataupun dia boleh hilang. Wallahualam, tak ada siapa yang tahu lagi. Apa yang kita boleh buat sekarang adalah protect diri kita je lah, daripada sebarang ujian ataupun benda-benda yang macam ni. Okay, right. So itu adalah untuk apa? Untuk berapa kerap jangkitan dia.
Dan satu benda yang merisaukan, kenapa orang risau sangat COVID-19 adalah sebab kadar kematian dia lagi tinggi. Influenza ni kadar kematian dia 0.3% je, 0.3% sahaja. Okay. Tapi COVID-19 dia punya kadar kematian dia 3.4% dan increasing. Hari tu masa naik tu, dia naik lagi 3.4% dah naik lagi. So that's why orang risau. Kalau sesama ni demam ke kan, mana ada sampai mati, betul tak? Tapi COVID-19 tak, dia memang sampai ke tahap mati. Dan yang paling menakutkan adalah dia sangat mudah untuk serang orang tua, warga emas ataupun orang yang dah ada sakit kronik. Kalau korang ada sakit kronik, walaupun dah ada vaksin, tahan-tahanlah diri untuk keluar. Ataupun kalau korang ni ada kenal sesiapa mak ayah warga emas, sebelum balik tu please buatlah test RTK. Murah je. Saya rasa hari tu saya dengar ceiling price dia RM13, tapi sekarang dah jadi RM11 je. So lagi murah. Lagi murah. So you all boleh pakai benda tu, test dulu sebelum balik kampung. Kesian orang tua kita. Bayangkan kita balik tanpa check, rupanya kita ada COVID-19. Jumpa mak ayah, salam peluk apa semua. Bila kita balik kampung, kita dengar mak dah di ward. Start daripada hari tu kita dapat panggilan mak dah di ward COVID-19. Kita tak boleh jumpa dia dah. Kalau dia selamat tak apa, tapi takut kita takkan jumpa dia sampai bila-bila. Dia dikebumikan oleh hospital, dimandikan, ditanam oleh hospital. Kan, sanggup ke kita buat macam tu? Saya nak tanya, cuba komen sikit, sanggup ke tak sanggup? Biarkan mak ayah kita ataupun atuk nenek kita kena COVID-19 disebabkan kita ni. So jangan lalai. Walaupun kita rasa macam sihat, buat je lah. Buat je lah test tu dulu. Kalau positif, cepat-cepat pergi hospital dan buat keputusan jangan balik. Kalau negatif, baliklah. Baliklah, speed dari laju, nyanyi lagu balik kampung. Saya sendiri tak balik kampung lagi sampai sekarang. So doakanlah, insyaAllah kalau ada kelapangan, ada kesempatan this week saya nak balik kampung. Right. Okay, so itu adalah risiko dia. Dan ramai orang kata, bila masa aku kena bimbang dengan COVID-19 ni? Senang je formula dia. Walaupun korang sesama ke demam ke apa, tapi kalau korang tak ada connection dan betul-betul jaga SOP, tak perlu risau sangat. Tapi kalau korang ada close contact, ada deal dengan orang yang memang positif COVID-19, walaupun korang pakai PPE ke, face mask ke apa ke, face shield ke apa, you all kena berhati-hati dan pergi check. Okay. Ataupun balik dari tempat-tempat yang ni lah, bercuti kampung. Kalau balik kampung pun, sebelum pergi check, balik ke sini pun check. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan bahawa kita betul-betul selamat. Kita tak nak jadi pembawa. Jangan jadi pembawa ke pembawa. Jangan jadi pembawa. Melayu pun gagal lagi ni. Okay. Boleh tak tu? So hari ni saya tak cerita pasal bisnes, yang saya cerita pasal benda ni, pasal COVID-19 dengan sesama, dengan demam. Kenapa perlu kita tahu? Sebab selain cari duit, of course benda yang paling penting adalah kesihatan. Tak guna banyak duit tapi kesihatan semua out. Okay. Right. So that's why kita hanya perlu bimbang bila kita ada kontak-kontak rapat tu lah. Kalau pergi hospital memang dia dah ada form siap lah. Merokok ke, sesama ke, apa benda lah dia akan tanya. So jawab je kat situ. Dan tadi saya beritahu kan, saya nak share pasal macam mana orang boleh hilang bau. Okay, macam mana orang boleh hilang bau, hilang rasa. Bukan setakat bau tau, kadang rasa. Dia minum tak ada rasa, dia bau pun tak ada rasa. Dan benda ni datang daripada nama dia olfactory neuron. Okay, olfactory neuron ni adalah sel yang menyebabkan kita boleh rasa, boleh bau. Okay, tapi bila COVID-19 datang, dia menyerang, bukan dia menyerang olfactory neuron ni, tapi dia menyerang sel yang support olfactory neuron ni. Bila dia serang, dia menyebabkan dia tak boleh hasilkan bau lah. Tak boleh create bau, tak boleh create warna, rasa. Dan selalunya ada dua benda. Kenapa benda ni jadi? Satu, pesakit tu kurang zinc. Vitamin zinc. Zinc ada vitamin ke? Kurang zinc. Yang seterusnya dia kurang vitamin thiamin. Dia kurang benda tu. So benda tu, that's why kalau pergi hospital ataupun dapatkan rawatan, doktor akan bagi dua benda ni. Dan last, saya bagi tips secara natural. Okay. Pernah dengar essential oil tak? Essential oil, pernah dengar?
Okay, kalau korang dah hilang deria bau, deria rasa, kita kena buat satu benda yang kita panggil olfactory training therapy. Okay, olfactory training therapy ni diguna untuk aktifkan balik sel olfactory neuron tu supaya kita boleh start bau. Tapi benda ni kena disiplin. Korang bukan boleh buat sehari je, dia kena buat berhari-hari sampai bau dan rasa kita boleh teraktif balik. Okay. So cara dia macam ni, ambil tiga flavor yang berbeza lah. Tiga yang flavor berbeza, bau berbeza. Mungkin boleh ambil clove, lemon ataupun rose. Tiga benda ni, cara dia macam mana tau? Okay, contoh aku ambil rose. Okay, kita ambil rose, kita bau dia selama 20 saat. Kita bau dia, hidu, and then stop sekejap, rehat. Okay, kita ambil lemon pula. Kita ambil lemon, kita bau 20 saat, then kita stop, rehat dulu. Dan kita pergi ambil clove, kan, ambil bau pula 20 saat lagi, dan kita stop. Dan ulang balik proses tu selama masa mana yang korang ada lah. Tujuan ni kita nak catalyze, nak kick start kita punya deria bau ataupun olfactory neuron yang apa, saya tak ingat apa nama benda tu lah. Tapi olfactory neuron ni yang support kita punya deria bau semua tu. So nak aktifkan balik tu. Okay. Manusia ni kalau kita nak grow ke apa semua, dia perlukan catalyst, dia perlukan kickstart. So korang bau essential oil, insyaAllah boleh recover. Recover bau dan sesama lah, bukan recover COVID. Kalau recover COVID tu alhamdulillah. Tapi itu pun saya rasa dapat membantu at least lah, daripada kita tak buat apa-apa untuk kembalikan rasa dan bau tu. Kita buat something, insyaAllah benda tu okey. Kan, boleh membantu. Right? Okay, so okey ke okey ni? Saya minta maaf lah kalau tajuk malam ni berat sikit. Saya minta maaf sebab saya nak juga sentuh topik benda ni lah. Sebab benda ni sangat penting untuk kita. Bukan untuk kita je, untuk kawan kita je, dengan untuk mak ayah kita juga. So kalau korang ada mak ayah kat luar sana, share juga benda ni dekat dia supaya dia tahu bahawa sesama bukan COVID-19. Sakit kepala, pening, migraine teruk-teruk pun bukan COVID-19. So itu adalah simptom influenza lah, selalunya influenza. Okay. So thank you pada yang join session kita. Thank you so much. Saya doakan korang semua diberikan kesihatan. Okay, diberikan kesihatan dan kekuatan. Dan kalau korang ada selsema ataupun apa panggil tu, kahak banyak, saya sangat-sangat cadangkan korang try AO Walid. AO Walid saya tak ada dah kotak kat sini. Tapi apa saya nak bagi tahu, benda tu sangat dapat membantu, insya-Allah lah, dengan izin Allah dapat bantu kita untuk lancarkan sesama. Kalau dulu anak-anak saya sesama hidung tak meleleh tapi sangkut, so dia akan mula merimas, nangis sana nangis sini. Tapi kalau kita dah sapu, insya-Allah dengan AO Walid, sapu dekat belah depan ni, dengan sapu dekat belakang, dengan sapu dekat hidung, batang hidung, buat T dengan batang hidung atas ni, buat T. So insyaAllah benda tu dapat melancarkan lagi kita punya kahak ataupun sesama untuk keluar. Benda tu memang bagus, korang kena try. Tadi pun kita orang baru posting, hantar 5 botol, ada orang nak. Ingatkan siapa tau, bukan ingat siapa, ingatkan jauh. Macam rupanya lah 2 minit je daripada rumah saya. 2 minit je dekat. So alhamdulillah dah post tadi. Saya doakan bahawa customer tadi diberikan kekuatan dan kesembuhan lah, insyaAllah. Dan juga kepada semua warriors, fighters, ingat masih ramai lagi orang kat luar sana yang ada masalah batuk berkahak sesama, especially pada musim-musim sekarang. So adalah menjadi tanggungjawab kita, perjuangan kita untuk bantu diorang. Okay, so jangan risau, ramai orang kat luar sana yang nak dibantu. You all are the hero. Okay, so saya rasa tu saja. Terima kasih sebab stay bersama saya daripada awal sampai akhir. Korang memang awesome, memang terbaik. #sihatkan shop, #nak mula bisnes, #millionaire hustlers. Kita buat sampai jadi. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi, bye bye.